Pernah tak korang tengah sedap-sedap tengok televisyen malam-malam, tiba-tiba si oyen korang terbeliak biji mata merenung penjuru dinding yang kosong. Lepas tu, dia mula kembangkan bulu di ekor, mengiau dengan nada garau macam nampak pontianak, dan tiba-tiba lari lintang pukang macam dikejar hantu. Mesti meremang bulu roma korang dibuatnya kan? Korang pun perlahan-lahan pandang ke arah dinding tu, tapi kosong je. Tak ada apa-apa bayang pun. Mesti terdetik di hati korang, kucing aku ni dah rosak ke apa? Ke dia sengaja nak takut-takutkan aku pukul 3 pagi ni? Sebelum korang telefon bomoh untuk halau hantu dari rumah, korang kena dengar dulu penjelasan ini. Kucing korang tu sama sekali tidak gila, dan besar kemungkinan rumah korang tu tak berhantu pun. Sebenarnya, si bulus kesayangan kita ni sedang menggunakan kuasa superpower rahsia mereka. Hari ini, kita akan merungkai dan membongkarkan 11 perkara misteri yang hanya kucing anda boleh nampak dan dengar, tapi anda sebagai manusia biasa langsung tak boleh kesan. Nak tahu apa benda yang meremangkan bulu roma tu? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa komen di bawah. Apa nama kucing korang yang selalu buat perangai pelik-pelik macam ni? Sebelum kita masuk secara mendalam ke dalam senarai misteri yang mendebarkan ini, korang kena faham serba sedikit tentang asal-usul majikan berbulu kita ni. Kucing rumah yang comel gebu tu, yang kerja hariannya hanyalah tidur selama 16 jam sehari, macam tak ada apa-apa masalah hidup, sebenarnya berketurunan pemangsa darat yang sangat hebat dan menggerunkan. Nenek moyang mereka adalah pemburu malam elit di kawasan padang pasir yang amat keras cabarannya. Oleh itu, mereka memerlukan deria pendengaran dan penglihatan yang berada pada tahap maksimum untuk terus hidup dan memburu mangsa. Anatomi mata dan telinga kucing telah direka khas oleh alam semula jadi beribu-ribu tahun lamanya untuk menjadi sistem radar yang luar biasa sensitif. Jadi, walaupun hari ini, tugas utama si manja korang cuma makan kibbles berkualiti tinggi, baring di atas papan kekunci laptop, dan menilai kehidupan harian kita dengan pandangan mata yang penuh sinis, deria pemburu yang ekstrim itu masih mengalir kuat dalam DNA mereka. Mereka memang hidup berkongsi ruang tamu di dunia yang sama dengan kita, tapi dimensi deria yang mereka alami setiap saat sangat jauh berbeza dari apa yang kita bayangkan. Jom kita terokai keajaiban dunia rahsia ini bersama-sama. Perkara aneh pertama yang kucing anda boleh nampak, tapi anda tak boleh, adalah cahaya ultraviolet, atau lebih dikenali sebagai cahaya UV. Ya, korang tak salah dengar sama sekali. Cuba bayangkan kucing kesayangan anda itu sentiasa memakai cermin mata hitam, detektif CSI yang canggih setiap masa. Sebagai manusia biasa, kita mempunyai kanta mata khas yang secara semula jadi menapis sebahagian besar cahaya UV. Evolusi manusia melakukan hal ini untuk melindungi retina sensitif kita daripada kerosakan radiasi matahari yang berbahaya. Tetapi, mata si bulus yang comel ini langsung tidak mempunyai sistem penapis UV tersebut. Kanta mata kucing membenarkan sebahagian besar cahaya UV masuk secara terus ke bahagian retina mereka tanpa sebarang halangan. Ini bermakna dunia yang mereka lihat setiap hari penuh dengan corak tersembunyi dan warna-warni yang langsung gaib pada mata kasar kita. Benda yang nampak berwarna putih kusam dan sangat biasa bagi manusia mungkin kelihatan memantulkan cahaya terang bagi mereka. Jadi, bila kucing korang tiba-tiba merenung lama pada selimut kesayangan atau karpet di ruang tamu tu, jangan pelik. Mungkin dia sedang khusyuk melihat dunia psikedelik yang penuh dengan corak ajaib. Hebat kan kejadian mereka? Memang macam hidup dalam kelab malam versi kucing setiap hari. Tapi tunggu dulu, apa sebenarnya yang bercahaya di bawah lampu UV semula jadi yang kucing korang nampak tu? Bersedialah untuk rasa geli sikit dengan fakta nombor 2 ini. Di alam liar yang kejam, kebolehan melihat sinar UV ini sangat berguna
untuk menjejaki laluan mangsa yang cuba bersembunyi. Urin dan pelbagai cecair badan haiwan seperti tikus atau burung kecil akan bersinar dengan sangat terang seperti lampu neon di bawah pancaran cahaya UV. Jadi, di dalam rumah korang tu, kucing anda yang nampak polos tu mungkin sedang melihat kesan-kesan kotoran mikroskopik yang korang langsung tak sedar wujud. Walaupun korang dah bertungkus lumus mop lantai ruang tamu tu dengan sabun mahal sampai berkilat laksana cermin, si Oyen masih boleh nampak sisa-sisa jejak pendar fluor yang ditinggalkan oleh pergerakan serangga, atau mungkin titisan peluh dan kotoran dari tapak kasut korang. Inilah sebab utama kenapa kadang-kadang dia hidu sesuatu di atas lantai dengan penuh minat dan kehusyukan. Padahal bagi mata korang lantai itu dah bersih tahap makmal hospital. Lain kali kalau kucing korang buat muka pelik lepas cium lantai, korang tahulah apa bendanya yang dia nampak bersinar kat situ. Sekarang kita beralih kepada deria pendengaran yang luar biasa pula. Perkara ketiga yang kucing anda boleh dengar dengan sangat jelas adalah decitan ultrasonik yang dihasilkan oleh tikus dan haiwan perosak kecil lain. Telinga manusia yang sihat dan normal hanya mampu mendengar bunyi sehingga tahap frekuensi maksimum 20.000 Hz. Itu pun kalau telinga korang masih di tahap optimum dan tak selalu dengar lagu kuat-kuat guna earphone. Tapi bagaimana pula dengan kucing? Telinga mereka yang tajam itu boleh mendengar frekuensi bunyi yang amat menakjubkan, iaitu sehingga 64.000 Hz. Malah ada kajian terbaharu mengatakan ia boleh mencecah sehingga 85.000 Hz. Secara saintifiknya, tikus sering berkomunikasi sesama sendiri menggunakan bunyi berfrekuensi sangat tinggi ini untuk bertukar maklumat dan mengelak dari dikesan oleh pemangsa besar macam anjing atau manusia. Malang bagi nasib sang tikus. Kucing adalah pemangsa evolusi yang telah direka khas untuk menggodam saluran komunikasi rahsia ini. Jadi, bila kucing korang tiba-tiba duduk diam dan fokus memandang tepat pada satu sudut dinding atau di bawah kabinet dapur, dia sebenarnya mungkin sedang seronok mendengar gosip dan bisikan tikus-tikus nakal di dalam dinding rumah korang. Perkara keempat ni mungkin akan membuatkan korang rasa sedikit bersimpati pada nasib si bulus kita setiap hari. Oleh kerana kucing mempunyai keupayaan untuk mendengar frekuensi ultrasonik yang sangat tinggi, mereka juga sebenarnya sentiasa dibombardir tanpa henti oleh bunyi bising dari alat-alat elektronik di dalam rumah moden kita. Televisyen skrin nipis korang, monitor komputer, router Wi-Fi yang berkelip-kelip tu, dan juga mentol lampu pendar fluor. Semua alat ini menghasilkan bunyi dengungan elektronik atau electronic whine yang tinggi nadanya dan berterusan berbunyi. Telinga manusia langsung tak tangkap bunyi dengungan ini, tapi bagi pendengaran sensitif seekor kucing, ia mungkin kedengaran seperti bunyi sekawan nyamuk besar yang terbang berdengung tepat di tepi telinga mereka tanpa henti. Cuba korang bayangkan situasi ini. Korang tengah mengantuk dan nak tidur siang yang nyenyak. Tapi tiba-tiba, peti sejuk korang berbunyi berdesing dengan sangat kuat. Boleh buat stres kan? Itulah sebabnya kadang-kadang kucing korang lebih suka menyorok dan tidur di dalam almari baju yang gelap atau di bawah katil di bilik yang kosong. Mereka cuma mencari secebis ketenangan dan kedamaian dari bunyi bising gangguan teknologi moden manusia. Seterusnya, pernah tak korang perasan kucing korang macam mengelak sungguh-sungguh dari masuk ke dalam bilik tertentu di rumah, terutamanya bilik mandi atau dapur yang menggunakan lampu Kalimantan panjang? Perkara kelima yang misteri yang mereka boleh nampak dengan jelas adalah kelipan pantas dari lampu tersebut. Sistem pemprosesan visual pada mata manusia adalah agak perlahan, jadi kita melihat cahaya lampu Kalimantan itu sebagai satu sumber cahaya yang statik, terang dan berterusan. Tetapi sistem saraf mata kucing memproses setiap imej
dengan kadar bingkai per saat yang jauh lebih pantas daripada kita. Bagi penglihatan mereka, lampu pendar fluor di siling itu mungkin kelihatan berkelip-kelip dengan sangat laju, saling tak tumpah macam efek lampu strop di dalam kelab malam yang membingungkan. Kelipan pantas ini bukan sahaja menyakitkan mata mereka yang sensitif, malah ia boleh menyebabkan mereka rasa pening kepala dan sangat tidak selesa secara psikologi. Kalau majikan berbulu korang tu selalu ponteng tidur di ruang tamu dan lebih suka melepak di dalam bilik tidur yang hanya guna lampu kuning biasa, mungkin inilah jawapan sebenarnya. Mata comel mereka tak tahan dengan siksaan kelipan disko lampu rumah korang tu. Fakta nombor 6 yang seterusnya ini sangat misteri dan membingungkan, sehinggakan para saintis pun masih bertungkus lumus cuba merungkai kebenarannya secara saintifik. Ramai pakar tingkah laku haiwan percaya bahawa kucing, sama seperti burung merpati dan anjing, sebenarnya mampu mengesan dan melihat medan magnet bumi kita. Mereka seolah-olah dilahirkan dengan satu kompas biologi yang tertanam di dalam otak mereka sejak lahir. Pernahkah korang dengar kisah-kisah ajaib dan viral tentang kucing peliharaan yang hilang, berbatu-batu jauhnya di negeri lain, tapi masih berjaya mencari jalan pulang ke pintu rumah pemiliknya selepas beberapa bulan menghilang? Kebolehan menavigasi tanpa perlu guna Waze atau Google Maps ini dipercayai berpunca dari sensitiviti sel saraf mereka terhadap corak garisan magnetik bumi. Walaupun sains moden kita tidak pasti 100% sama ada mereka secara literal melihat garisan tersebut, seperti wayar bersinar, atau sekadar merasai tarikan medan magnet ini, ia kekal sebagai satu kebolehan magis yang manusia pastinya tiada. Jadi bila si Oyen berjalan meronda di sekitar lorong rumah korang dengan penuh keyakinan dan gaya bos, dia sebenarnya mungkin sedang menyegerakan kompas di dalam otaknya dengan kutub utara dan selatan bumi. Sungguh mengagumkan, kan? Sekarang, mari kita kembali kepada misteri populer tentang kenapa kucing suka sangat merenung dinding kosong, macam nampak hantu. Perkara ketujuh yang mereka sebenarnya boleh nampak dengan sangat terang adalah habuk mikroskopik dan serangga seni yang berterbangan bebas di udara. Anatomi dan struktur penglihatan kucing direka cipta khas untuk mengesan sebarang pergerakan sekecil dan sehalus apapun demi menangkap mangsa. Kadang-kadang, apa yang korang sangkakan entiti halus atau hantu di penjuru bilik yang gelap tu hanyalah seekor labah-labah sekecil semut yang sedang menganyam sarangnya. Atau mungkin hanya zarah habuk yang memantulkan sedikit kilauan cahaya dari luar tingkap. Kerana jiwa dan naluri mereka adalah sebagai seekor pemangsa yang sentiasa berada dalam mod berjaga-jaga, otak kecil mereka akan secara automatik dan pantas memberi isyarat kecemasan. Awas, ada benda bergerak di sana. Perhatikan taklukannya. Walaupun sasaran itu hanyalah sehelai bulu kapas yang ringan terapung di ruang udara. Jadi, sebelum korang kelam kabut panggil ustaz untuk tolong bersihkan rumah korang, cubalah ambil cermin mata atau pasang lampu supaya lebih terang. Besar kemungkinan hero berbulu korang tu cuma sedang khusyuk gila memerhatikan debu jatuh ke lantai. Masuk ke misteri nombor 8. Percaya atau tidak, pendengaran kucing anda sebenarnya sangat berkuasa, sehinggakan mereka boleh mendengar bunyi degupan jantung di dalam dada anda, asalkan keadaan sekeliling cukup sunyi sepi. Dengan memiliki reka bentuk telinga fleksibel yang boleh berputar 180 darjah secara berasingan, laksana piring parabola satelit, deria pendengaran mereka adalah sebuah senjata radar yang luar biasa hebatnya. Bila si manja korang datang merangkak dan tidur melingkar di atas dada korang sambil berdengkur, pur, 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 mereka bukan sekadar mencari haba badan manusia semata-mata. Mereka sebenarnya sedang dipujuk dan ditenangkan oleh irama degupan jantung manusia yang perlahan, konsisten, dan stabil. Malah,
Terdapat beberapa kajian klinikal yang menunjukkan bahwa kucing kesayangan kita boleh tahu jika korang sedang mengalami masalah kebimbangan melampau, sedang marah yang amat sangat, atau berada dalam ketakutan, hanya dengan mendengar perubahan mengejut pada kelajuan degupan jantung korang. Mereka ini dah macam mesin poligraf atau alat pengesan penipuan yang sangat comel, berbulu gebu dan sentiasa bernafas di sebelah kita. Sebab itulah kadang-kadang bila korang rasa sedih dan murung, si manja akan tiba-tiba datang menyendeng dan gesel-gesel pipi nak beri semangat emosi. Mereka dengar hati korang yang sedang berduka tu. Pernahkah korang perhatikan kucing korang tiba-tiba berubah jadi sangat gelisah, mula menjilat dan membersihkan bulu badannya dengan sangat agresif secara rawa, atau kelam kabut mencari tempat untuk sembunyi di bawah sofa beberapa jam sebelum hujan lebat turun melanda? Perkara kesembilan yang mereka mempunyai kebolehan untuk mengesan adalah perubahan tekanan barometrik di udara sekeliling. Saluran telinga dalam seekor kucing tercipta dengan sangat sensitif terhadap sebarang perubahan tekanan atmosfera. Malah fungsinya jauh lebih hebat dan tepat daripada tindak balas telinga manusia bila kita naik kapal terbang tinggi di udara. Apabila angin ribut petir atau hujan lebat yang dahsyat semakin menghampiri kawasan perumahan, tekanan udara di atmosfera akan menurun dengan sangat drastik dan pantas. Kucing Anda yang sedang berehat santai itu boleh mendengar secara terus dan merasai setiap perubahan mikroskopik ini secara fizikal menyentap di dalam telinga mereka. Mereka sebenarnya dah tahu ribut besar akan melanda berjam-jam sebelum awan gelap atau guruh mula muncul di langit kawasan rumah korang. Inilah sebab utama mengapa pada zaman pelayaran dahulu kala, pelayar laut purba sangat suka membawa kucing bersama-sama di atas kapal kayu mereka. Ia bukan sekadar untuk menangkap tikus, tapi sebagai alat peramal cuaca berbulu ajaib yang sangat tepat dan boleh dipercayai. Misteri ke-10 ini sangat ikonik dan pastinya sangat dekat di hati semua golongan mak-mak dan bapak-bapak kucing di luar sana. Pernah tak pasangan hidup korang tegur macam ni? Awak tahu tak si Oyen ni dah sedia terpacak, tunggu menghadap depan pintu rumah 5 minit sebelum awak sampai tadi. Persoalannya, macam mana agaknya mereka boleh tahu yang korang dah nak sampai balik rumah, padahal kereta korang tak masuk lorong taman pun lagi? Jawapannya adalah telinga bionik mereka. Kucing boleh mendengar derapan tapak kaki atau mengenali bunyi spesifik enjin kereta milik majikan manusia mereka dari jarak ratusan meter, malah berbatu-batu jauhnya. Otak super mereka telah berjaya menghafal frekuensi geseran tayar dan ritma bunyi egzos kereta korang atau corak gaya jalan kaki korang yang sangat unik tu. Bila korang baru je masuk dari simpang jalan besar taman perumahan, telinga radar ajaib mereka dah pantas menangkap bunyi tersebut dan dengan pintarnya membezakan bunyi itu dari beratus-ratus jenis bunyi kereta jiran sebelah menyebelah yang lain. Mereka sentiasa bersedia menyambut kepulangan korang di muka pintu dengan ketepatan per 10 saat setiap masa. Alahai, sweet betul kan perangai dorang ni? Walaupun sebenarnya mungkin niat sebenar di hati mereka hanyalah semata-mata nak mendesak korang isi mangkuk makanan kibbles mereka dengan kadar yang segera. Kita teruskan dengan fakta nombor 11. Kucing Anda sebenarnya mampu dan sangat cekap melihat pergerakan pengecutan otot yang sangat halus di bawah kulit kita. Pergerakan seni yang manusia lain tidak akan perasan walaupun memandang tepat ke arahnya. Inilah sebab utamanya mengapa sangat susah untuk kita cuba menyelinap perlahan-lahan dari belakang dan mengejutkan seekor kucing tanpa mereka sedari. Bukanlah bermaksud mereka ada mata ketiga yang tersorok di belakang kepala, tapi mereka boleh melihat bayang-bayang perubahan pada postur tubuh kita atau menangkap amaran getaran otot halus di bahu kita apabila kita baru sahaja terfikir nak memulakan langkah pertama. Di dalam sesi permainan memburu berterusan antara spesies kucing dan tikus,
Kucing terpaksa bergantung sepenuhnya pada keupayaan visual luar biasa ini untuk meramalkan dengan tepat arah mana mangsa mereka akan melompat pada saat yang berikutnya. Jadi, bila korang cuba main sembunyi-sembunyi belakang langsir dan cuba nak serang mengejut kucing korang yang sedang tidur tu, percayalah, mereka sebenarnya dah nampak awal-awal lagi bahu korang yang terangkat sedikit sebelum korang mula nak melompat keluar. Mereka tu selalunya cuma berpura-pura terkejut besar semata-mata untuk layan kebodohan dan keanak-anakan majikan manusia mereka ni. Kita bersabar jelah dengan tahap kebijaksanaan dorang kan? Perkara misteri ke-12 yang hanya kucing boleh nampak adalah setiap butiran halus objek fizikal biarpun berada di dalam persekitaran kegelapan malam yang amat pekat. Ya, kita secara umumnya memang dah tahu yang kucing boleh melihat dalam keadaan gelap gelita. Tapi, adakah anda benar-benar faham sejauh mana terperincinya tahap definisi penglihatan malam mereka itu? Jauh di bahagian belakang retina mata kucing, terdapat satu lapisan pemantul cahaya canggih bak cermin yang dipanggil tapetum lucidum. Sistem cermin biologi ini secara luar biasanya memantulkan kembali sisa-sisa cahaya kecil yang masuk, memantulkannya melalui kawasan retina sebanyak 2 kali ganda untuk memaksimumkan image visual. Cuba korang bayangkan, mata manusia terpaksa memerlukan sekurang-kurangnya sebiji mentol yang terang untuk mengelak dari melanggar sofa di dalam bilik. Namun, kucing tersayang anda hanya memerlukan sekelumit cahaya samar-samar malap dari butiran bintang di langit, atau sisa cahaya bulan yang bocor sedikit dari celah-celah langsir tebal untuk melihat seisi bilik tidur korang dengan kualiti definisi tinggi macam skrin TV 4K. Bagi persepsi visual mereka, bilik tidur korang yang gelap gelita dan menyeramkan pada pukul 3 pagi itu sebenarnya kelihatan terang benderang, seperti suasana senja hari bagi mata manusia. Itulah rahsia kehebatannya yang membolehkan mereka dengan lincah melompat dari atas meja terus ke atas almari pakaian tinggi tanpa langsung melanggar sebarang bingkai gambar atau pasu bunga antik mak korang. Bersedialah untuk fakta nombor 13 yang sangat menarik dan mungkin agak pelik bunyinya. Kucing sebenarnya mempunyai sebuah organ saraf deria rahsia yang letaknya tersembunyi tepat di bahagian lelangit keras di dalam mulut mereka, yang dipanggil organ Jacobson atau organ vomeronasal. Apabila kucing korang tiba-tiba menghidu sesuatu bau yang tajam di lantai atau perabot, kemudian dia secara mengejut membuka mulutnya, ternganga sedikit dengan ekspresi muka terkejut dan pelik, seolah-olah nampak hantu di siang hari. Perbuatan ini secara saintifiknya dipanggil tindak balas Flehman. Dia sebenarnya sedang aktif merasa dan melihat partikel bau tersebut berlegar-legar di udara ruang tamu. Keajaiban organ vomeronasal ini secara langsung menghubungkan reseptor deria bau kucing terus memanjang ke bahagian pusat otak yang pakar dalam memproses image visual. Ini secara teknikalnya bermakna sisa jejak feromon kuat yang ditinggalkan oleh kucing liar di luar sana, atau bau kepam pelik dari dalam kasut sukan korang, tidak sekadar berbau busuk di ruang rongga hidung mereka semata-mata, tetapi ia secara ajaibnya mencipta sejenis peta visual atau gambaran holografik yang jelas terbentuk di dalam minda mereka. Mereka seolah-olah sedang seronok melihat asap berwarna-warni yang ditinggalkan oleh pergerakan haiwan lain. Korang tengok keliling memang tak nampak apa-apa, tapi bagi mereka, karpet ruang tamu korang tu meriah, dipenuhi dengan lakaran tanda amaran berwarna pendar fluor bersinar. Memang sangat mind-blowing teknologi haiwan ini. Seterusnya, kenapa kucing korang suka sangat merenung ke dalam lubang gelap di singki dapur rumah korang, atau merenung tajam ke arah mangkuk tandas dengan penuh konsentrasi macam tengah cari ilham nak tulis novel? Perkara aneh ke-14 yang memukau mereka ini adalah keupayaan mereka untuk mendengar dengan sangat jelas
bunyi aliran air jauh di dasar bawah tanah atau di sebalik ketebalan dinding konkrit rumah yang teguh. Kalau kita telusuri kembali gaya hidup di alam liar yang kering kontang, kebolehan mengesan dan mencari air bersih yang mengalir adalah soal survival hidup dan mati sesuatu spesies. Pendengaran bertahap super milik kucing membolehkan mereka dengan mudahnya menangkap bunyi halus derusan aliran molekul air yang bergerak sangat perlahan di dalam jaringan paip rumah korang tu. Bagi telinga kita sebagai manusia biasa, batang paip air yang masih elok dan tidak bocor sama sekali tidak mengeluarkan walau apa-apa pun bunyi. Tetapi bagi telinga seekor kucing, dinding rumah batu korang tu mungkin berbunyi sangat meriah, seperti ada arus sungai kecil yang deras mengalir di dalamnya. Inilah jawapan muktamad kenapa mereka kadang-kadang gemar sangat menjilat besi paip yang sejuk atau sanggup duduk keras membatu berjam-jam lamanya berseorangan di dalam bilik mandi korang. Mereka sedang khusyuk memerhati pergerakan hidrolik air yang sangat tersembunyi, rapat dari deria pendengaran kita yang serba kekurangan ini. Mari kita bincang balik semula kepada isu kelakar. Kenapa kucing kesayangan korang kadang-kadang suka sangat terloncat-loncat sendiri, macam pesilat cuba menangkap angin di tengah malam? Perkara ke-15 dalam senarai kita hari ini adalah berkenaan dengan kebolehan mereka mengesan bunyi kepakan sayap serangga kecil yang berfrekuensi sangat tinggi. Lebah madu yang sesat, lalat buah yang mengganggu, atau nyamuk-nyamuk nakal menghasilkan bunyi kepakan sayap halus yang kadang-kadang terlampau perlahan volumenya untuk didengar oleh manusia. Melainkan, lalat tu betul-betul terbang masuk berdengung ke dalam lubang telinga kita. Tetapi untuk kucing korang yang sentiasa waspada itu, bunyi seekor lalat buah yang berterbangan sejauh 5 meter dari tempat tidurnya itu jelas kedengaran bergema seperti enjin kipas helikopter tempur. Apabila korang terhibur tengok si bulus comel tu membuat pelbagai aksi akrobatik pusingan 360 darjah melayang di udara sambil mulutnya asyik menggigit-gigit angin kosong, janganlah cepat sangat gelak. Mereka sebenarnya sedang sibuk melaksanakan misi penjejakan radar berketepatan tinggi terhadap sang nyamuk yang menyibuk berlegar di ruang tamu rumah korang. Kucing korang sebenarnya adalah barisan depan sistem pertahanan anti serangga pribadi korang di rumah. Malangnya, penjaga berdedikasi tinggi ni langsung tidak dibayar gaji bulanan. Sebaliknya, mereka cuma sudi dibayar menggunakan snack cair sedap dan semangkuk kibbles mahal. Berterima kasihlah sedikit kat hero kecil korang ni. Sekarang mari kita bercakap hal yang lebih sensitif tentang mainan cahaya laser pointer berwarna merah yang sangat popular dan menjadi kegilaan itu. Apa sebenarnya yang kucing korang nampak bila titik merah tu digerakkan? Yang pastinya bukanlah sekadar sebiji titik terang berwarna merah terang. Disebabkan anatomi mata kucing secara semula jadinya kekurangan sel kon khusus untuk membezakan spektrum warna merah dan hijau dengan tepat, mereka sebenarnya tidak dapat melihat warna terang titik laser tersebut dengan jelas. Sebaliknya, mereka sekadar melihat sebuah entiti kilauan cahaya pantas yang bergerak dengan pergerakan yang sangat rawak dan sangat tidak logik untuk sebarang objek fizikal. Pada masa yang sama, sifat ketiadaan sebarang bau dan ketiadaan sebarang frekuensi bunyi dari titik cahaya buatan manusia itu sangat meresahkan dan membingungkan otak naluri pemangsa mereka yang selalunya bergantung pada kepelbagaian deria. Entiti laser itu boleh laju melompat, terbang tinggi secara mustahil, seperti seekor tikus gaib, tetapi ia tidak meninggalkan sebarang jejak haba badan, tiada bunyi decitan ultrasonik mangsa, dan tiada sisa pendar fluor UV. Oleh sebab itulah, ramai pakar mendapati sesetengah kucing boleh menjadi terlalu obses yang tidak sihat atau berasa sangat tertekan dari segi mental akibat sering bermain dengan laser pointer merah ini. Bagi fikiran cetek mereka,
Cahaya merah itu adalah satu entiti raksasa alien misteri yang dengan selambanya melanggar kesemua logik dan hukum fizik alam semula jadi yang wujud di dunia haiwan peliharaan. Korang je yang gelak terbahak-bahak tengok dia kejar laser tu, ke sana kemari, sampai termengah-mengah. Tapi ketahuilah, dalam kepala dia, benda tu adalah makhluk gaib berupa alien yang sangat menakutkan, tapi perlu ditewaskan segera demi keselamatan nyawa mereka. Perkara menakjubkan yang seterusnya adalah rahsia bahawa kucing mampu mengesan corak perubahan bahan kimia dan pelepasan feromon mikroskopik pada permukaan kulit anda sendiri. Ya, walaupun kedengaran macam magis, kucing anda sebenarnya boleh menghidu dan secara tidak langsung otak mereka mula memproses untuk melihat dengan sangat tepat status keadaan kesihatan atau tahap emosi psikologi korang pada waktu tersebut. Apabila anda berada dalam keadaan ketakutan kerana tengok filem seram, sedang kuat berpeluh kerana terkejut, atau sebenarnya sedang dijangkiti demam dan sakit secara dalaman, keseimbangan kimia badan manusia akan mengalami perubahan bau secara mendadak tanpa korang sedar. Hidung kucing yang maha hebat boleh dengan pantas mengesan perubahan halus, kehadiran rembesan hormon stres karsinol atau peningkatan adrenalin yang korang rembeskan ke udara. Terdapat terlalu banyak rekod saintifik dan cerita dari pemilik yang membuktikan bagaimana kucing kesayangan mereka langsung tidak mahu berganjak walau seinci dari atas pangkuan pemiliknya yang kebetulan sedang mengandung tahap awal, atau pesakit yang mempunyai pertumbuhan penyakit berbahaya tertentu. Malah ini dikesan dan dirasai jauh berbulan lebih awal sebelum manusia itu sendiri menyedari mereka sebenarnya sedang sakit kritikal. Hidung bionik tajam mereka pantas menangkap isyarat molekul bahaya ini terapung di udara, lalu secara insting naluri mereka cuba sedaya upaya bertindak melindungi rakan serumah manusia korang dari ancaman tak kelihatan. Jadi pengajarannya, kalau tiba-tiba si Oyen yang biasanya bongkak, sombong dan tak layan tu, tiba-tiba berubah personaliti, jadi sangat penyayang, terlampau manja, dan asyik menempel je lepak kat kaki korang, cuba-cubalah cepat cek tekanan darah atau segera berehat di klinik. Sangat mungkin yang dia dah nampak dengan hidungnya ada sesuatu yang sungguh tak kena dengan kadar kesihatan badan manusia yang selalu memberinya makan ni. Misteri yang ke-18 ini mungkin fakta yang kedengarannya paling kelakar dan mustahil, tapi ia adalah kenyataan dan sangat benar berlaku dalam rumah kita. Kucing korang sebenarnya mempunyai kehebatan menganalisa perbezaan bunyi tin jenama makanan kegemaran mereka sewaktu ia dibuka, mengasingkannya dari pelbagai lambakan bunyi bukaan tin makanan yang lain di dapur. Korang cuba bayangkan situasi ni. Kalau korang buka tin sardin lauk manusia atau tin tuna kari, mereka yang tengah sedap tidur tu mesti cuma buat tak tahu dan berdengkur sambung tidur je tanpa rasa bersalah. Korang pula pergi buka tin besar kacang panggang sedap. Mereka pun cuma tarik selimut je, malas nak layan korang. Tapi peliknya, sebaik sahaja jari tangan korang hanya baru mula tersentuh je secara ringan pada pemegang kecil tin makanan basah jenama mahal kegemaran perut mereka. Boom! Dengan sekelip mata, tiba-tiba sahaja dia dah berjaya teleport, melompat muncul, membulatkan mata tepat di bawah tepi kaki korang dalam tempoh masa sepantas tak sampai 1 saat pun. Macam mana agaknya magis benda ni boleh terjadi dan berhasil? Korang masih ingat tak fakta tentang kehebatan pendengaran frekuensi ultrasonik tinggi di bahagian awal video kita tadi? Keajaiban telinga seekor kucing rupa-rupanya mampu mengecam profil cap jari akustik mikroskopik khusus yang hanya terhasil daripada getaran material komposisi tin makanan basah kesayangan mereka. Ketebalan logam aloi, paduan spesifik pada kilang pembuatan tin makanan kucing, sememangnya akan menghasilkan tindak balas resonans, frekuensi bunyi geseran
dan bukaan unik yang amat jauh berbeza jika dibandingkan dengan rekaan nipis pada tin minuman ringan biasa atau penutup keras tin sup manusia. Jadi, sebagai manusia, korang tak payahlah berangan nak cuba tipu pendengaran mereka. Mereka memang secara mutlak dah tahu secara fizikal apa sebenarnya isi kandungan objek logam yang tangan korang baru tengah nak sediakan tu. Tak kiralah korang berselindung jauh kat dapur ceruk mana sekalipun di dalam rumah besar korang tu. Mari kita teruskan pengembaraan deria haiwan yang misteri ini. Adakah kucing sememangnya benar-benar dilahirkan mempunyai anugerah deria ke-6 untuk berkomunikasi dengan alam misteri? Walaupun pakar di dalam bidang sains biologi tegar dan moden sama sekali tidak memanggilnya fenomena entiti hantu atau melihat kewujudan makhluk roh jahat, tubuh badan seekor kucing secara fizikalnya sememangnya membuktikan mereka mempunyai kepelbagaian kebolehan super untuk berjaya mengesan segala isyarat kehadiran, amaran awal bahaya yang akan datang kepada mereka dengan cara memproses secara terus dan melihat corak susunan isyarat pelik amaran tersembunyi yang sentiasa kita abaikan. Penggabungan kombo maut antara pendengaran tahap frekuensi ultrasonik yang maha tinggi, sensitiviti luar biasa sistem penglihatan cahaya pemantul UV yang terang benderang, berserta kepekaan hidraulik organ terhadap deria tekanan ketumpatan udara sekeliling, membolehkan minda ruang otak kucing membina serta merangka simulasi sistem amaran awal yang serba komprehensif bagi keselamatan mereka. Contohnya, jika tiang atau struktur bawah tanah rumah korang sudah mula merekah perlahan-lahan akibat hakisan air, sebulan sebelum kejadian ngeri tanah runtuh besar berlaku melanda, kucing akan menjadi makhluk terawal mendengar bunyi desiran konkrit dan simen yang retak di hempas tekanan. Malah pada masa sama, merasai setiap gelombang getaran mikroskopik keruntuhan tersebut melalui saraf lantai konkrit pada tapak kaki comel mereka. Mereka sudah pasti akan bertindak luar biasa, mula berkelakuan gila dan panik, asyik mundar-mandir, berlari laju ke arah pintu luar berulang kali, atau menjerit menangis dengan kuat di penjuru bilik, seolah-olah terlihat nampak sekumpulan hantu bertenggek di dinding. Padahal mereka cuma cuba untuk berkomunikasi, sedang memberi amaran bermati-matian kepada anda bahawa satu bahaya fizikal malapetaka berskala besar sedang perlahan-lahan menghampiri dan mengancam kesejahteraan rumah korang. Jadi, pengajaran paling berguna, kalau suatu hari nanti korang mendapati kucing pendiam korang tiba-tiba tunjuk reaksi riak wajah ketakutan dan panik yang teramat melampau dan langsung tak normal dari kebiasaannya. Tolonglah percayai deria supernya dan jangan hanya sekadar abaikan. Ikut je dia langkah, dia lari keluar laju-laju, meninggalkan pintu dan binaan bangunan rumah yang korang sedang diami itu untuk keselamatan diri semua pihak. Mana tahu dia sedang jadi penyelamat nyawa korang dari tragedi runtuhan gempa bumi atau tanah jerlus. Jadi, untuk merumuskan fakta nombor 20, mari kita sama-sama berfikir dan berbalik semula kepada soalan cepu mas epik misteri seram kita sejak di awal video tadi. Adakah sememangnya benar bahawa semua makhluk kucing kesayangan di muka bumi ini sememangnya mempunyai bakat istimewa, betul-betul boleh nampak kewujudan entiti halus, bayang makhluk gaib, atau kemunculan hantu polong yang merayau-merayap perlahan-lahan duduk di sudut siling rumah korang pada malam gelap gelita, pada waktu malam, terutamanya malam Jumaat. Jika kita rujuk secara ilmiah dari sudut kepakaran biologi, sains haiwan, struktur anatomi veterinar, dan ilmu psikologi minda haiwan, jawapan konklusif yang paling besar dan diyakini kebarangkalian kemungkinan besarnya sudah semestinya adalah tidak. Kebanyakan perkara ganjil yang mereka rasakan, mereka nampak, dan mereka pandang tergamam lama menenung dinding
tanpa sempat langsung berkelip, walau sesaat. Itu sebenarnya hanyalah gabungan hasil pemprosesan dari fenomena pergerakan realiti dunia fisikal yang sangat ekstrim. Derianya namun terlalu asing bagi kita. Ia adalah rentetan gabungan bunyi, frekuensi pijat kecil yang sembunyi di dalam tilam asrama Anda, atau wujud pantulan serakan zarah habuk dari serangga. Pada cahaya luar, sinar spektrum gelombang UV dilangsir Anda. Ia juga mungkin bunyi getaran pantulan, derusan serapan dan pergerakan air pipe, mikroskopik membanjiri jauh di dalam saluran dinding batu bata jiran rumah korang. Atau mungkin mereka sekadar sedang seronok terhibur, memerhati memproses visual, bau, jejak pendar flor amaran yang ditinggalkan oleh pelbagai laluan kehidupan, haiwan pemangsa lain siang tadi di sekitar sofa kulit korang. Minda otak superkomputer mereka itu tidak pernah berhenti dan rehat, di mana ia sentiasa sibuk bertungkus lumus, mengira, dan memproses beribu data eksternal bertali arus dari pelbagai frekuensi dan perubahan ketara persekitaran ruang tamu rumah, yang korang sendiri dengan deria tahap manusia ini langsung tak akan tersedar langsung wujudnya benda dan getaran itu. Walau bagaimanapun, memandangkan sistem evolusi deria ciptaan mereka begitu maha tajam, sehinggakan ia sememangnya melangkaui dan sentiasa melayang tinggi, berada jauh di luar dimensi keupayaan biologi manusia moden kita yang serba terhad daya serapnya. Siapa yang tahukan hakikat sebenarnya akan kemungkinan wujudnya dunia kedua? Sangat mungkin sebenarnya jauh tepat tersembunyi di ruang gelap sebalik bayang zarah corak habuk yang terapung berterbangan di malam kelam tu, sememangnya memang ada rahsia kehadiran, rahsia kewujudan, benda seram gaib lain, yang sejak dari tadi ikut setia diam memerhatikannya dan sama-sama menemaninya menonton drama bersiri kegemaran korang malam tu. Menakutkan bukan bila memikirkannya? Jeng, jeng, jeng. Wah, akhirnya, selepas panjang lebar penerangan saintifik dan misteri ini, sekarang barulah kita semua selaku hamba abdi si comel ni faham secara mendalam apa sebenarnya benda pelik-pelik yang sentiasa berlegar-legar tak habis-habis di dalam kotak pemikiran kepala si bulus yang nampak diam comel tu setiap hari. Layar pemerhatian sana, secara ikhlasnya dari lubuk hati. Rahsia gelap terdalam, beritahu jom cerita. Apakah pengalaman kejadian, kisah ragam kelakuan, hal tindakan, perbuatan ragam, hal aksi, gelagat momen, rekod babak kejadian paling super, melampau darjah seram, yang cukup tak dapat diterima akal, sangat tersangat pelik, penuh ganjil, gila, dan adegan meremangkan tahap bulu roma tegak, ketakutan berdiri, merinding seriau, yang pernah siri, kucing anak bulu, si gebu lebat baka comel. Korang sendiri pernah tertangkap buat tunjukkan gelagat perangai aksinya, sewaktu tiba-tiba sahaja. Tak dijangka, mereka bersendirian, berseorangan, merayau meronda, keseorangan merayap sesuka hati, berjalan membuang masa di dalam ceruk pelusuk, bilik, kawasan ruang, tempat diam tertutup, suasana senyap sunyi, di sudut penjuru rumah, keluarga besar, ibu bapa, kediaman, tempat sewa, kediaman, berteduh. Bilik korang pada detik malam, waktu lewat bergelap tersebut, kelmarin kelak dulu itu. Lah, betapa menakjubkannya kepakaran telinga panjang mereka, keupayaan unik yang mampu mengesan mendengar serta menghayati segala kepekaan dari perubahan emosi, irama rentak, degupan jantung kecil kita di dada. Setiap kali mereka datang, merapat meleset pada tubuh, bahkan turut cekap derianya. Jauh lebih bagus meramal amaran kehadiran fenomena kemusnahan, ribut dan malapetaka kecemasan sebelum manusia yang lebih sempurna ciptaan akal ini sempat mampu berfikir tentang kewujudan isyarat petanda cuaca tersebut. Maka telah
Terbuktilah bahawa pada asas hakikat, keturunan penciptaannya, kucing rumah baka korang ni sebenarnya sememangnya lebih hebat, selayak umpama seorang karakter adiwira kecil luar biasa dalam filem aksi Marvel yang cuma bijak-bijak sedang hebat penyamarannya. Berpura-pura hidup santai, sekadar memegang jawatan menjadi haiwan peneman pemalas. Melingkar, gembira, bermanja, berehat seronok baring di atas timbunan kerusi sofa tebal korang. Kehidupan suram harian sunyi kita bersama dengan persahabatan haiwan mulia. Kesayangan penyeri ini sememangnya nyata, akan dan akan sentiasa-sentiasa. Berpanjangan rasa penuh meriah dengan timbunan taburan gelak ketawa. Pelbagai rantaian kejutan baru yang melucukan, aksi ceria lucu pelik, serta pelbagai lagi insiden siri, aksi babak kelakar komedi pecah perut hari-hari. Platform terbuka ini sentiasa bagi kita kembangkan lagi. Dan apa yang sangat-sangat ditekankan juga, jangan sekali-kali terlupa. Nak bertindak mulia, cepat tangkas. Secepat mungkin sudi sedia. Menekan arahan kongsi, terus segera, laju, tular, share, edarkan link, kongsikan, sebar, viralkan. Hebahan muat naik, kongsi, sambung. Forward link, alamat URL. Terus mesej sebaran rakaman, sedutan, petikan tayangan, paparan, link video penuh panjang. Info pendedahan. Ini dekat dalam lambakan grup, kumpul-kumpulan keluarga, rakan bual, grup mesej, mesej di talian, aplikasi perbualan, chat, mesej WhatsApp, sedara mara, sanak saudara, ikatan kaum, keluarga besar, ibu bapa, adik-beradik, dan juga ke semua geng kenalan, atau mana-mana rakan-rakan taulan, akrab sekumpulan komuniti, kelab masyarakat, forum jiran tetangga seangkatan, sekeliling persatuan ahli, pencinta, pemilik peminat haiwan tegar, pemelihara, aktivis jalanan, persatuan penjaga nasib, pencinta sang kucing tegar yang lain di serata tempat. Layar pemerhatian sana, secara ikhlasnya dari lubuk hati. Rahsia gelap terdalam, beritahu jom cerita. Apakah pengalaman kejadian, kisah ragam kelakuan, hal tindakan, perbuatan ragam, hal aksi, gelagat momen, rekod babak kejadian paling super, melampau darjah seram, yang cukup tak dapat diterima akal, sangat tersangat pelik, penuh ganjil, gila, dan adegan meremangkan tahap bulu roma tegak, ketakutan berdiri, merinding seriau, yang pernah siri, kucing anak bulu, si gebu lebat baka comel. Korang sendiri pernah tertangkap buat tunjukkan gelagat perangai aksinya sewaktu tiba-tiba sahaja. Tak dijangka, mereka bersendirian, berseorangan, merayau meronda, keseorangan merayap sesuka hati, berjalan membuang masa di dalam ceruk pelusuk, bilik, kawasan ruang, tempat diam tertutup, suasana senyap sunyi, di sudut penjuru rumah, keluarga besar, ibu bapa, kediaman, tempat sewa, kediaman, berteduh. Bilik korang pada detik malam, waktu lewat bergelap tersebut, kelmarin kelak dulu itu. Walaupun kadang-kadang diakui secara jujur sikap pelik dan kerenah, serta ragam perangai perbuatan spontan harian mereka ni, dirasakan amat sangat merimaskan, sungguh menjengkelkan, menguji tahap tertinggi kesabaran dengan rentetan tradisi kekerapan larian, aktiviti wajib pecut padu, mengejut, tigedek, aktiviti lari laju berdesup ke sana-sini, macam orang tak betul tanpa hala tuju dan sebab, yang selalu sahaja dilakukan tepat pada waktunya, menjelang lewat waktu malam, hari pada tepat pukul 3 pagi, atau perangai ganjil, asyik-asyik, suka sangat merenung, memandang tenung tepat ke arah mata kita, tak henti-henti, dengan reaksi, riak pandangan tajam, mendalam, lama. Macam gaya betul-betul ada hajat, nak makan, telan,
telan hidup-hidup korang? Persoalannya tetap satu. Jawapan yang sama. Adakah kita semua selaku pemilik ini takkan tiba-tiba secara mudah nak terus rasa tak sayangkan si kawan setia, majikan berbulu lebat kita ni dalam kehidupan serba sibuk kita kan? Walaupun kadang-kadang diakui secara jujur sikap pelik dan kerenah, serta ragam perangai perbuatan spontan harian mereka ni dirasakan amat sangat merimaskan, sungguh menjengkelkan, menguji tahap tertinggi kesabaran dengan rentetan tradisi kekerapan larian, aktiviti wajib pecut padu, mengejut, tigedek, aktiviti lari laju berdesup ke sana-sini, macam orang tak betul tanpa hala tuju dan sebab, yang selalu sahaja dilakukan tepat pada waktunya, menjelang lewat waktu malam, hari pada tepat pukul 3 pagi, atau perangai ganjil. Asyik-asyik, suka sangat merenung, memandang tenung tepat ke arah mata kita, tak henti-henti, dengan reaksi, riak pandangan tajam, mendalam, lama. Macam gaya betul-betul ada hajat. Nak makan, telan hidup-hidup korang. Persoalannya tetap satu. Jawapan yang sama. Adakah kita semua selaku pemilik ini takkan tiba-tiba secara mudah nak terus rasa tak sayangkan si kawan setia, majikan berbulu lebat kita ni dalam kehidupan serba sibuk kita kan? Jumpa bertemu dan berjumpa kembali. Sihat walafiat lagi pada hari muka tarikh kelak masa terdekat. Dalam perjumpaan pada paparan muat naik, tayangan siri, bahan keluaran di edisi penerbitan di tajuk baru, klip siri episod. Bahan rancangan muat tayang di filem video seterusnya yang kelak akan keluar. Menyusul akan datang nanti tidak lama. Hari yang lain akan datang kembali. Selamat berpisah dan terima kasih daun keladi dari saya. Dan sehingga ketika masa tarikh ini. Assalamualaikum. Ciao. Jumpa lagi. Selamat tinggal. Bye. Miau.